Kedua-dua kampung ini sudah pun memakan usia 100 tahun lebih didirikan di tanah Melayu. Mengapa kampung ini tidak diberikan penerapan yang sama seperti kampung baru Cina oleh kerajaan? Baru-baru ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ngekoming ada mencadangkan untuk memasukkan 7 buah kampung baru Cina untuk didaftarkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kampung-kampung itu terdiri daripada kampung yang berada di Melaka, Pulau Pinang, Selangor dan juga Johor. Dan salah satu kampung yang akan mungkin diberikan penerapan itu adalah kampung Batu Berapik di Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Saya tidak nampak apa kemestian ataupun relevannya untuk memasukkan kampung baru Cina ke dalam tapak warisan dunia UNESCO, kerana perlu diingat bahawa sejarah kampung baru Cina telah pun didirikan oleh British ketika zaman darurat, iaitu berlakunya penentangan antara pihak komunis dan juga British. British menubuhkan kampung baru untuk memindahkan kaum Cina ke kampung tersebut bagi mengelakkan kaum Cina ini memberikan bantuan dari segi bantuan makanan, pengangkutan dan juga ubat-ubatan kepada gerila rejim komunis Parti Komunis Malaya PKM. Dalam 10 syarat untuk sebuah tempat itu menjadi tapak warisan dunia UNESCO, saya ingin sebutkan mungkin 2 syarat ini yang dilihat sebagai relevan untuk kita berikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO di Malaysia adalah tentang keaslian tempat tersebut dan juga tentang habitat ataupun budaya dan juga alam sekitar di kawasan tersebut. Mungkin kampung baru Cina ini ada beberapa syarat yang telah pun diikuti, tapi kita mungkin tidak pernah dengar tentang rumah pengasas kampung Abdullah Hukum di Kuala Lumpur dan juga kampung Kerinci di Kuala Lumpur. Kedua-dua kampung ini sudah pun memakan usia 100 tahun lebih didirikan di tanah Melayu. Mengapa kampung ini tidak diberikan penerapan yang sama seperti kampung baru Cina oleh kerajaan? Sedangkan kampung-kampung ini adalah hasil tangan pengasas bandar Kuala Lumpur yang asalnya, hasil daripada orang tempatan sendiri. Mengapa kampung-kampung ini tidak diberikan layanan ataupun tumpuan yang sama oleh kerajaan untuk dijadikan sebagai warisan ataupun tempat percontohan yang strategik? Pada tahun 2007, rumah pengasas kampung Abdullah Hukum dan juga rumah-rumah kampung sekitarnya telah pun dirobohkan kawasan pusat belah-belah Mid Valley. Di sini kita nampak bahawa kerajaan tidak pernah serius pun untuk membangunkan kampung orang Melayu sebagai kampung kawasan pelancongan. Kita bising dengan tindakan kaum lain untuk menaikkan mereka punya tempat pelancongan, tapi untuk ahli politik Melayu, mereka seakan-akan tidak kisah dengan apa yang dilakukan oleh pihak kapitalis maupun pihak pembangun. Jadi di sini kita perlu lihat apakah kesan yang akan dilihat oleh anak bangsa kita jika kerajaan kita pada hari ini masih lagi tidak serius untuk memelihara warisan bangsa, terutamanya warisan bangsa orang Melayu. Sepatutnya apa yang dilakukan oleh ngekomik ini menjadi wake up call pada semua orang Melayu dan juga ahli-ahli politik Melayu untuk melihat pentingnya warisan bangsa orang Melayu ini terus dipelihara agar tidak dirosakkan oleh tangan-tangan yang jahat, terutamanya pihak kapitalis.